Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Suraya Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 25. Apa khabar anda semua? Antara isu yang akan diketengahkan dalam video minggu ini, Malaysia sudah mula memberikan vaksin kepada individu berusia 18 tahun ke bawah. Antara muka MySejahtera diperbaiki. Apa yang sedang berlaku di Sarawak dengan peningkatan kes baru dan banyak lagi isu lain yang akan dikupaskan. Malaysia sudah mula memvaksinasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Seramai 76,400 remaja di Sarawak menjadi kumpulan pertama yang mendapat vaksin. Mereka merangkumi remaja berusia 16 hingga 17 dan 12 hingga 15 tahun dengan komorbid. Ia kemudiannya diikuti oleh remaja berusia 14 hingga 15 tahun tanpa komorbid dan kemudian 12 dan 13 tahun. Selepas Sarawak, vaksinasi untuk remaja akan bermula di negeri-negeri lain yang telah memberi vaksin sepenuhnya 80% daripada populasi dewasa. 3 negeri yang memenuhi syarat itu setakat ini ialah Labuan, Kuala Lumpur dan Selangor. Di Sibu, vaksinasi remaja dilakukan di pusat komuniti dan balai raya. PPV bergerak juga digunakan di kawasan luar bandar. Pelajar yang layak akan diberitahu untuk hadir menerima vaksin ditemani ibu bapa dan penjaga dengan membawa kad pengenalan dan telefon masing-masing. Saya ingin ingatkan anda, sila semak status vaksinasi sebelum meninggalkan pusat pemberian vaksin. Sekiranya anda telah melengkapkan vaksinasi dengan vaksin dos tunggal atau vaksin 2 dos, sijil vaksin digital akan bertukar daripada warna putih ke kuning. MySejahtera kini telah dikemas kini dan ia memudahkan pengguna untuk menunjukkan risiko kesihatan dan status vaksinasi dalam satu paparan sahaja. Ia telah dilancarkan di peranti iOS, Android dan Huawei dengan menampilkan halaman daftar masuk yang baru. Ada juga ciri daftar keluar yang membolehkan anda daftar keluar apabila meninggalkan permis. Sekiranya anda baru sahaja mendapat dos kedua vaksin dan tertanya-tanya, kenapa status masih menunjukkan vaksin separuh? Ini kerana anda masih lagi belum memenuhi kriteria vaksinasi sepenuhnya. Ingat, jika anda mendapat vaksin 2 dos, anda hanya dianggap sebagai vaksin sepenuhnya 14 hari setelah menerima dos suntikan kedua. Bagi anda yang menerima vaksin 1 dos seperti CanSino Bio atau Johnson & Johnson, anda dikira vaksin sepenuhnya 28 hari setelah selesai menerima suntikan. Bagi warga asing atau warga negara Malaysia yang telah divaksinasi sepenuhnya di luar negara, anda boleh dapatkan sijil vaksin digital MySejahtera dengan cara ini. Pertama, pergi ke pejabat kesihatan daerah terdekat. Kemudian, tunjukkan sijil vaksin yang telah dikeluarkan oleh negara tertentu. Setelah disahkan, PKD akan hantar maklumat tersebut kepada MySejahtera melalui Jabatan Kesihatan Negeri untuk pengeluaran sijil vaksin digital di MySejahtera anda. YB Khairi memaklumkan bahawa Operation Surge Capacity akan dilaksanakan di 7 negeri yang kini menghadapi lonjakan kes COVID-19. Ini termasuklah Johor, Kelantan, Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang dan Sabah. Sabah akan terima lebih daripada 2.8 juta dos vaksin pada bulan September untuk meningkatkan kadar vaksinasi. Setakat ini, Sabah mempunyai kadar vaksinasi terendah dengan 44.7% penduduknya telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Sarawak yang mempunyai kadar vaksinasi tertinggi di negara ini telah mencatatkan lonjakan kes harian. Lebih daripada 3,000 kes dicatatkan setiap hari sejak kebelakangan ini. Pada 6 dan 7 September, Sarawak telah mengatasi Selangor sebagai negeri dengan kes COVID-19 yang paling tinggi. Kenapa kes meningkat sedangkan ramai yang sudah divaksin? Sekiranya anda melihat pecahan kes, sebanyak 99% kes baru adalah dari kategori 1 dan 2. Mereka ini mengalami sedikit atau tiada gejala. Bagi kategori 3, 4 dan 5 yang memerlukan perhatian perubatan yang serius, kes ini kebanyakannya ada 1 digit sahaja. Dalam 7 hari pertama di bulan September, Malaysia mencatatkan sejumlah 2,138 kematian iaitu purata 305 kematian setiap hari. Sarawak pula mencatatkan 57 kematian dalam 1 minggu yang rata-rata 8 kematian setiap hari. Ia kurang dari 3% kematian yang dicatatkan di negara ini. Ini adalah pertunjuk bahawa kadar vaksinasi yang tinggi mampu mencegah kemasukan ke hospital ataupun kematian akibat COVID-19.
Tapi, walaupun anda sudah lengkap divaksinasi, tidak bermakna anda tidak boleh dijangkiti COVID-19, terutamanya dari varian Delta yang lebih mudah dijangkiti. Itulah sebabnya penting untuk menjaga SOP seperti memakai pelitup muka dan menjaga jarak fizikal walaupun sudah divaksinasi lengkap. Fakta menarik tentang Sarawak ialah kebanyakan vaksin yang diberikan kepada penduduk adalah dari jenis Sinovac. Dari jumlah dos yang diberikan, 77.8% adalah Sinovac, diikuti Pfizer 18.8% dan AstraZeneca 2.4%. Cuba adalah negara pertama di dunia yang memvaksin kanak-kanak berusia 2 hingga 11 tahun. Negara ini menggunakan vaksin Abdala dan Soberana yang dikembangkan sendiri dan menggunakan teknologi protein rekombinan. Setakat ini, kebanyakan negara termasuk Malaysia hanya memvaksinasi kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas. Sehingga 7 September 2021, Malaysia telah memberikan lebih daripada 37 juta dos vaksin. 20.8 juta orang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos, manakala hampir 16.3 juta individu telah melengkapkan vaksinasi mereka dengan vaksin 1 atau 2 dos. Hampir separuh daripada populasi Malaysia atau 70% orang dewasa telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 mereka. Lembah Kelang mempunyai jumlah tertinggi individu divaksinasi dengan lebih dari 6 juta orang. Diikuti oleh Sarawak lebih dari 1.7 juta, Johor pula lebih dari 1.5 juta dan Sabah lebih dari 1.2 juta. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai soalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soy Chin Chow BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Soy Chin Chow. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!